Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat pagi dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, berjumpa kita lagi pada hari ini 3 Ogos 2021 untuk sesi pembelajaran online bagi matematik tahun 5. Bersama saya, Cikgu Muhammad Fauzi bin Sulaiman, yang akan mengajar kamu untuk kelas 5 usaha, 5 setia, 5 maju dan juga 5 jujur. Okay, apa yang kita nak belajar ni adalah penukaran unit panjang, jisim dan isi pada cecair dalam pecahan kepada nombor bulat dan perpuluhan menggunakan kaedah jadual. Okay, saya highlightkan kat sini, kita nak gunakan kaedah jadual. Okay, dalam buku teks ada digunakan kaedah lain, tapi saya hanya memfokuskan hari ini kaedah jadual. Okay, baik. Jadi apa yang kita akan belajar, kita akan tengok sekejap lagi. Okay, suka saya nak ingatkan, hari ini, minggu lepas dan juga hari ini kita belajar penukaran unit sahaja, iaitu melibatkan 3 tajuk terus, sebab isi pelajaran dia lebih kurang sama, jadi kita fokuskan terus kepada 3 tajuk. Okay, baik, kita teruskan hari ini apa yang kita nak belajar. Okay, kita nak tengok skop pembelajaran. Skop pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, penukaran panjang dalam pecahan kepada nombor bulat. Yang kedua, penukaran jisim dalam pecahan kepada nombor bulat. Penukaran isi padu cecair dalam pecahan kepada nombor bulat. Dan yang terakhir sekali, penukaran panjang, jisim dan isi padu cecair dalam pecahan kepada perpuluhan di dalam unit yang sama. Okey, saya harap kamu akan fokus kepada keempat-empat skop pembelajaran yang kita akan tengok sekejap lagi. Okey, baik. Okey, yang penting sekali untuk pembelajaran hari ini, yang saya dah nyatakan tadi, kita menggunakan kaedah jadual. Okey, jadual. Okey, baik, kita teruskan. Okey, yang pertama, penukaran unit panjang dalam pecahan kepada nombor bulat. Okey, jadi saya dah tekankan tadi, kaedah yang kita gunakan hari ini adalah kaedah jadual. Jadi kamu kena fahami jadual di sebelah kiri ini. Okay, jadual di sebelah kiri ini menunjukkan pecahan-pecahan yang terlibat. Ini saya terangkan sekali saja ya. Pecahan-pecahan yang terlibat dan apakah unit yang diwakili oleh pecahan tersebut. Okay, contoh 1/2, kalau dalam kilometer kepada meter dia akan jadi 500. Okey. 1/2, kalau dalam kilometer kepada meter dia akan jadi 500. Kalau 3/5 dalam unit kilometer kepada meter dia akan jadi 600. Okey, macam mana pula kalau meter kepada sentimeter? Sama juga, kalau 3/10. Okey, kalau kita tengok meter kepada sentimeter dia mewakili 30. Okey. Baik. Jadi fahamkan jadual ini dan di manakah unit yang kita nak tukar. Okey, contohnya kalau kita nak tukar 2/5 cm kepada m, dia akan jadi 4. Okey, baik. Kita tengok contoh yang pertama. Simple saja. Okey, saya nak padam dulu yang ni semua. Okey. Baik. Suka saya ingatkan, kita akan belajar terus 3 tajuk pada hari ini. Okey, contoh 3/5 kilometer sama dengan berapa meter. Okey, seperti yang saya dah nyatakan tadi. Okey, kita tengok unit mana yang kita nak tukar. Sekarang kita nak tukar adalah km kepada m. Okey, km kepada m, kita tengok baris lajur yang kedua ni, lajur yang kedua. Okey, apa yang kita perlu buat? Kita tengok 4. Bila 4 nombor bulatnya, maka jawapannya mesti 4 dekat depan. Okey, kita tengok pecahan dia 3/5. Kita tengok dalam jadual, di manakah 3/5? 3/5 di bawah ni. Okey, unit mana yang kita nak tukar? Kilometer kepada meter. Dan kita tengok sebelah dia 600. Maka kita tulis 600 dekat sebelah dia 4 tu. Jadi jawapan dia adalah 3/5 kilometer bersamaan dengan 4,600 meter apabila ditukarkan ke dalam unit meter. Okey, baik, kita teruskan. Contoh yang kedua, 7/3/4. Okey, seperti biasa, kaedah yang sama, kita tengok 7. Tulis 7. Tengok 3/4, tengok jadual,
unit mana yang kita nak cari? km kepada m. Tengok sebelah dia 750, maka tulis di sebelah dia 750. Jadi 7/3/4 km bersamaan dengan 7,750 meter. Okay, seterusnya unit yang lain, meter kepada sentimeter. Okay, sama juga kaedah dengan kilometer kepada meter tadi. Tengok 8, tengok kepada pecahan yang kita nak cari 2/5 di mana? 2/5. Tetapi kat sini kita jangan tengok pada baris kilometer kepada meter. Kita tengok meter kepada sentimeter. Berapa nilai dia? 40. Maka kita tulis 40 sentimeter. Jadi 82/5 bersamaan dengan 840 sentimeter. Okey, kita teruskan. Soalan yang seterusnya masih lagi dalam meter kepada sentimeter. Tengok 2, kita tulis 2. 7/10 kita cari dalam jadual. 7/10 di mana? 7/10 di bawah. Dan tengok pada laju meter kepada sentimeter, nilai dia ialah 70. Maka tulis 70 cm. Maka kesimpulannya 7/10 meter bersamaan dengan 270 cm. Okey, baik. Kita tengok lagi sekali. Okey, sentimeter kepada milimeter. Okey, 4. Sama juga kaedah dia, 4. Tapi untuk pecahan, tengok unit yang kita nak tukar. Okey, 1/2. Tengok pada 1/2. Tetapi laju sentimeter kepada milimeter, nilai dia ialah 5. Maka kita tulis 5. Jadi 4 1/2 cm bersamaan dengan 45 mm. Okey. Dan yang terakhir sekali 8/45. Okey. 8 tulis 8. 4/5 cari dalam jadual. Maka kita tengok dalam unit sentimeter kepada milimeter, nilai dia adalah 8. Maka 8/4/5 cm bersama dengan 88 mm. Okey, dah selesai untuk tajuk panjang tadi. Sekarang kita pergi kepada penukaran unit jisim dalam pecahan kepada nombor bulat. Kalau kamu faham kaedah untuk tajuk panjang tadi, maka kamu akan boleh faham bawah tajuk jisim. Sebab jadualnya adalah sama, cuma unit sahaja yang berbeza. Okey, baik. Tengok 3. Tulis 3. 5/8. Cari 5/8. Unit hanya ada satu sahaja pertukaran, kg kepada G. 625. Jadi kita tulis 625, maka hasilnya 358 kg bersamaan dengan 3625 gram. Okey, yang kedua 2. Tulis 2. Okey, 2 1/5 kg. Berapa gram? Tulis 2. 1/5 cari dalam jadual. Tengok sebelah 200. Maka 2200 gram. Okey, 2 1/5 kg bersamaan dengan 2200 gram. Okey, habis. Setakat itu untuk tajuk jisim. Kita pergi kepada penukaran unit isi padu cecair dalam pecahan kepada nombor bulat. Okey. Jadi kita tengok sama juga, jadualnya tetap sama, pecahan dia tetap sama, tapi unit saja yang berbeza. Okey, 7, kita tulis 7, 1/8 cari dalam jadual. Unit L to ml 125. Tulis 125, maka 7 1/8 liter bersamaan dengan 7125 mililiter. Okey, seterusnya masih dalam unit jisim, 6 1/4 liter bersamaan dengan berapa mililiter? 6 tulis 6, 1/4. Tengok dalam jadual, nilai L kepada ml berapa? 250. Kita tulis 250 ml. Okey, habis untuk tajuk jisim. Okey, yang terakhir sekali pada hari ini, saya keempat. Sekejap saja penerangan saya pada pagi ini. Okey, yang terakhir, penukaran panjang jisim dan isi padu cecair dalam pecahan kepada, okey, saya highlightkan dalam pecahan kepada perpuluhan. Okey, ini yang saya nak tekankan. Dalam unit yang sama. Maksudnya kita nak tukar kilometer kepada kilometer juga, meter kepada meter juga,
Kalau liter pun kepada liter, kalau kilogram pun kepada kilogram. Yang tadi kilometer kepada meter, liter kepada mililiter dan kilogram kepada gram. Okey, saya nak fokuskan penerangan saya adalah kita nak tukar pecahan kepada perpuluhan tetapi dalam unit yang sama. Okey, baik, kita tengok tajuk panjang dulu. 1/4 kilometer kita nak tukar ke dalam kilometer. Okey, kita tengok penukaran ke dalam unit yang sama. Okey, 4, kaedah dia tetap sama tapi jadual sudah pun berbeza. 4, kita tuliskan 4, 1/4, kita cari dalam jadual 1/4. Okey, tengok jadual ni. Jadual ni untuk 3 unit. Unit panjang, unit jisim, unit isi padu. Okey, semua nilai dia sama. Okey, 1/4 berapa? 0.25. Maka kita tulis titik 25. Titik perpuluhan dan 25. Sifar di depan dah digantikan dengan 4. Okey, jadi 1/4 kilometer ditukarkan kepada perpuluhan tetapi masih lagi dalam unit kilometer, maka nilai dia adalah 4.25 kilometer. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. 738 kilometer berapa kilometer? Okay, sama juga 7, tulis 7, 38, cari dalam jadual 38, berapa nilai dia? 0.375. Maka kita terus tulis 0.375 ataupun 7.375. Sifar tu dah tak ada. Okey, baik, seterusnya meter kepada meter juga. Okey, 8. Tulis 8. 3/5. Berapa nilai dia? 3/5, 0.6. Maka terus tulis 8.6 meter. Okay, ingat dalam unit yang sama hanya ada satu saja jadual dia. Okey, dan seterusnya sentimeter kepada sentimeter. 7. Tulis 7. 1/4 berapa nilai dia? 1/4 nilai dia ialah 0.25. Maka tulis terus titik 25. Maka kita akan dapat 7.25 cm. Okey, seterusnya jisim dalam unit yang sama. Okey, 6 2/5 kilogram sama dengan berapa kilogram? Masih lagi dalam unit yang sama. Okey, 6, tulis 6. 2/5 berapa nilai dia? 0.4. Maka jawapan dia ialah 6.4 kilogram. Okey, dan seterusnya 1 9/10 kilogram. Okey, 1 tulis 1, 9/10 cari dalam jadual bawah sekali. 9/10 bersama dengan 0.9. Okey, 1.9 kilogram. Jadi 1 9/10 kilogram bersamaan dengan 1.9 kilogram apabila ditukar ke dalam perpuluhan dan kita nakkan dalam unit yang sama. Okey, last sekali, isi padu cecair 2 3/4 liter, nak tukar juga ke dalam liter. Sama juga kaedah dia, nombor bulat terus tulis nombor bulat 2 3/4, tengok dalam jadual 0.75, terus tulis 0.75. Maka jawapan dia adalah 2 3/4 liter bersamaan dengan 2.75 liter. Okey. Dan terakhir sekali saya rasa 9. Okey, 9 kita tulis 9. 7/8. Cari dalam jadual. Nilai dia adalah 0.875. Maka jawapan dia adalah 978 liter bersamaan dengan 9.875 liter. Okay, baik, sebelum saya mengakhiri pengajaran pada hari ini, saya nak ajar kamu macam mana cara nak menghafal jadual. Cuba kamu tengok nilai bagi setiap jadual untuk setiap unit lebih kurang sama ataupun sama sahaja. Cuma perbezaan dia adalah dalam unit meter kepada sentimeter, sentimeter kepada milimeter ada beberapa nilai yang tidak perlu diketahui. Okey, baik, kita tengok asas dia. 1/2 nilai dia 500.
Untuk GSM juga 500, untuk isi padu juga 500. Okey, 1/4 pun sama, 250 untuk panjang, 250 untuk GSM, 250 untuk isi padu. Dan nilai dia adalah sama sampailah ke 9/10. Okey, bagi setiap isi padu yang utama, kilometer kepada meter, kilogram kepada gram, liter kepada mililiter. Nilai dia tetap sama. Okey, baik. Cara nak menghafal dia, saya pecahkan kepada beberapa bahagian. 1/2, 1/4, 3/4, satu bahagian. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, satu bahagian. 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, satu bahagian. Dan 1/10, 3/10, 7/10, 9/10, satu bahagian. Okey, jadi kita ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4 bahagian. Okey. Bahagian yang pertama, 1/4, 250. Macam mana kalau nak hafal 3/4? 250 darab 3. Jadi, kita akan dapat 750. Senang saja. Okey. Macam mana untuk kalau per 5? Kalau 1/5, 1 mewakili 200, 2 mewakili 400. 2 darab 2, 4. 3/5, 3 darab 2, 6. 600. 4/5, 4 darab 2, 8. 800. Okey. 1/8, 1/8 ialah 125. Awak hafal ini saja. Awak hafal 125 ni saja. Okey, kalau per 8, 125 untuk 1. Jadi kalau 3/8, 125 darab 3. Kalau 5/8, 125 darab 6, darab 5. Kalau 7/8, 125 darabkan dengan 7. Maka dapatlah nilai-nilai yang di sebelah ini. Okey. Dan 1/10, 3/10, 7/10, 9/10, simple saja. 1/10, 100. Kalau 3/10, 300. 7/10, 700. 9/10, 900. Okey. Baik, yang perlu hafal ini saja. 1/8, okey. 1/5, 1/4. Okey, itu saja yang perlu hafal. Yang lain sama. Okey, bagaimana pula untuk milimeter kepada sentimeter? Hanya buang kosong saja, buang sifar. Okey, buang sifar. Buang sifar, sifar di belakang. 500 jadi 50, 250 jadi 25, 750 jadi 75 dan seterusnya. Okey. Kalau untuk sentimeter kepada milimeter, buang kedua-dua sifar. Okey, sifar-sifar buang. Sifar semua. Okey, yang tak ada ni tak adalah. Okey, yang tak ada ni tak perlu hafal. Okey, yang tak ada tak perlu hafal. Okey, 1/5, 200 jadi 2. 4, 6, 8. Ni pun tak ada, tak perlu hafal. Okey, ni pun sama. 1/10, 1 untuk sentimeter kepada milimeter. Baik, untuk perpuluhan, simple saja. Kalau 500, dia akan jadi 500, dia akan jadi 0.5. 250, 0.25. 750, 0.75. 200, 0.2 dan seterusnya sampailah ke bawah. Okey, baik. Saya rasa setakat itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jangan lupa untuk isikan kehadiran dan juga buat latihan yang telah saya berikan. Okey, suka saya ingatkan, kita dah habis tajuk penukaran untuk ketiga-tiga tajuk ataupun kemahiran penukaran unit untuk ketiga-tiga tajuk. Minggu depan dan minggu seterusnya kita akan terus kepada pengiraan. Okey, kenapa pentingnya penukaran unit? Sebab dalam pengiraan tambah tolak darab bagi, kita perlu menukar unit. Selagi kita tak tukar unit, kita tak dapat untuk mengira dengan baik. Jadi setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.